Salam sejahtera semua, saya Chin Jin Fei. Dan saya Eng Yuen. Selamat datang ke podcast kami. Untuk kali ini kami akan bincang tentang topik yang penting, yaitu konsep alam Melayu dan juga teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Ya, topik ini adalah sangat menarik sebab ia bukan hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi ia juga berkaitan dengan bagaimanakah identiti masyarakat kita dibentuk pada hari ini. Kalau kita sebut alam Melayu, ramai orang akan terus bayangkan kawasan Nusantara. Tetapi dari sudut sejarah, alam Melayu sebenarnya meliputi wilayah yang amat luas, yaitu dari semenanjung tanah Melayu, kepulauan Indonesia, sampai ke selatan Filipina. Antara ciri-ciri utama sejarah alam Melayu termasuklah kawasan geografi, persamaan bahasa, agama, dan kepercayaan. Dan juga kerajaan awal serta perdagangan dan hubungan luar. Betul, walaupun kawasan itu luas, masyarakat berkongsi banyak persamaan. Contohnya dari segi bahasa rumpun, adat resam, serta cara hidup seperti amalan berbudi bahasa dan hormat menghormati orang tua. Jadi, alam Melayu bukan sahaja tempat yang pernah wujud di atas peta, tetapi ia adalah satu ruang budaya yang mengikat rapat dengan masyarakat. Dan satu perkara yang menarik tentang alam Melayu ialah ia sentiasa terbuka menerima pengaruh luar. Tetapi pada masa yang sama, ia tetap mengekalkan jati diri tersendiri. Seperti pengaruh makanan India dan Cina diterima di alam Melayu, tetapi diolah mengikut cita rasa tempatan. Sebagai contoh macam kari Melayu dan mie goreng. Sekarang, marilah kita bincangkan pula tentang teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Sebenarnya, ada beberapa teori yang berbeza tentang teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Sebagai contoh, teori India mengatakan bahawa Islam dibawa oleh pedagang India Muslim dari Gujarat. Ya, betul. Ada juga yang berpendapat Islam datang melalui India, khususnya dari kawasan perdagangan yang amat penting pada masa itu. Pandangan ini dikaitkan dengan peranan pedagang yang aktif membawa agama bersama mereka. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahawa Islam datang terus daripada tanah Arab. Teori ini menekankan bahawa hubungan antara pedagang Arab dan pedagang tempatan telah wujud sejak awal lagi melalui perdagangan rempah dan pelabuhan penting seperti Melaka. Dalam kajian Ahmad Nabil Amir menyatakan bahawa pemikiran Hongkong menyokong teori Arab dalam konteks kedatangan Islam ke alam Melayu, iaitu bahawa Islam dibawa langsung oleh pedagang atau ulama dari Arab dan bukannya semata-mata melalui perdagangan India Muslim. Dan satu lagi teori pula mengatakan Islam masuk melalui pengaruh dari Cina. Hal ini disebabkan oleh hubungan perdagangan yang erat antara alam Melayu dengan pelabuhan-pelabuhan di Cina. Sebagai buktinya, pedagang alam Melayu sering berdagang dengan pelabuhan terkenal di Cina seperti Kanton dan Quanzhou sejak abad ke-7. Kalau kita lihat, semua teori ada hujah masing-masing. Ada yang kuat dari segi perdagangan, segi agama dan pendidikan, dan juga ada yang kuat dalam segi hubungan antara bangsa. Ya, tetapi secara peribadi saya lebih cenderung kepada pandangan bahawa Islam datang lebih awal melalui hubungan terus dengan dunia Islam. Sebab saya rasa proses penyebaran agama bukan sahaja memerlukan perdagangan, tapi juga kehadiran pendakwa dan juga ulama. Bukti seperti batu bersurat Terengganu menunjukkan pengaruh Islam yang sudah kukuh lebih awal di alam Melayu. Saya setuju dengan pendapat awak, tetapi bagi saya lebih cenderung kepada pandangan bahawa Islam tersebar ke alam Melayu melalui perdagangan. Sebab waktu itu, pelabuhan menjadi pusat pertemuan pedagang dari berbagai tempat dan agama biasanya berkembang melalui interaksi seharian di pasar serta pelabuhan. Pelabuhan seperti Melaka dan Pasai menjadi pusat perdagangan Arab, India dan Cina. Mereka boleh berdagang sambil menyebarkan
Islam apabila mereka bersinggah di pelabuhan tersebut. Okay, sebagai kesimpulan bagi podcast pada hari ini, alam Melayu adalah sebuah tamadun yang unik. Ia terbuka menerima pengaruh luar tetapi tetap mempertahankan identiti budaya sendiri. Dan kedatangan Islam pula telah memberi kesan yang besar dengan membentuk cara hidup, nilai dan sistem sosial yang kita warisi sehingga hari ini. Sekian sahaja perbincangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.